Didik TV KPM. Okey, terima kasih Luqman Hakim. Kita nak tekankan dalam segmen ini soalan yang berkaitan dengan kebat. Agak-agaknya apa tu kebat mana? Kemahiran berfikir aras tinggi. Ya, betul. Ustaz, Sangat betul. Kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau aras rendah, yang dulu. Sekarang ni aras tinggi. Baik. Anak-anak yang ada dalam ni dan murid-murid yang ada di luar sana. Nak jelaskan kepada semua murid dan semua calon-calon SPM tingkatan 4 dan 5, pastikan. Pastikan hari ini awak berada di depan TV ini, ya, supaya perhatikan soalan ini. 20 markah. Sekurang-kurangnya 20 markah ni dapat genggam penuh 20 markah. Lebih kurang, ya. Dia ada kadang-kadang 18, 20, 16, 20, antaranya 20. 20 markah ni genggam betul-betul, kuat betul, dapat markah penuh 20 markah ni untuk jawapan soalan yang berkaitan dengan kebat. Okey, apa dia kebat itu? Kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Contoh soalan yang pertama. Soalan yang pertama, masyarakat Malaysia ialah masyarakat yang berbilang kaum, agama dan kepercayaan. Itu dipanggil stimulus. Okey, yang ni dipanggil stimulus. Stimulus dia boleh letakkan di sini sama ada dalam statement ataupun gambar ataupun data, dia boleh letak sini, dipanggil stimulus. Yang ini merupakan rangsangan, ya, rangsangan untuk soalan seterusnya. Yeah. Bagaimanakah contohnya? Bagaimanakah cara anda memelihara iman dalam situasi berikut? Maksudnya situasi berikut, situasi berdasarkan statement ini. Okay. Bagaimana cara nak jawabnya? Dia ada kaedah tertentu. Tadi saya sebut bahawa KBKK kena jawab dalam bentuk poin. Tetapi dalam kebat ni mesti jawab dalam bentuk perenggan. Satu perenggan ada isi, ada huraian lengkap dan juga ada kesimpulan. 4 perkara ni mesti ada dalam tu. Tak tersusun tak apa, tapi susunan itu lagi bagus, lagi cantik, memudahkan untuk kita melihat di mana isi, di mana huraian dan di mana huraian lengkap, di mana kesimpulan. Jadi soalan yang pertama. Soalan pertama dah ada. Masyarakat Malaysia ialah masyarakat yang berbilangkan agama dan kepercayaan. Stimulus dia, soalan dia, bagaimana cara anda memelihara iman dalam situasi berikut? Ada tak kawan-kawan kita yang nak jawab dalam ni? Okey. Okey, silakan. Okay. Cara saya memelihara iman dalam situasi berikut ialah dengan cara mendalami ilmu akidah, kerana setiap Muslim perlu meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akidah Islamiah. Hal ini demikian dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya, umat Islam akan lebih terpelihara imannya dalam situasi negara yang berbilang kaum, agama dan kepercayaan. Kesimpulannya, kita hendaklah meningkatkan ilmu akidah agar iman sentiasa terpelihara dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terbaik. Terima kasih Farah, terbaik. Markah penuh ada 4 mana? Ya. Markah penuh ada 4, maknanya jawapan Farah tadi komplit. Penuh. 4/4. Mantap. Satu soalan ni dapat 4/4. Jadi kebat ni biasanya ada 4 ataupun 5 soalan. Baik. Jadi 5 soalan, 5 kali dengan 4 dah dapat 20 markah. Senang-senang je dapat 20 markah. Guna akal sikit dan guna kaedah yang betul, insya-Allah dapat markah penuh. Jadi murid-murid yang di luar sana, saya nak jelaskan antara jawapan kebat yang cantik, yang baik, yang mantap, yang lengkap, dia ada yang pertama mesti ada isi, yang kedua mesti ada huraian, yang ketiga mesti ada huraian lengkap dan yang keempatnya mesti ada kesimpulan. Sebagaimana murid-murid lihat pada jawapan ini, saya ambil satu contoh hujah saya. Kenapa mulakan dengan hujah saya? Sebab dia tanya kita, hujah saya. Kalau tak masuk hujah saya boleh ke? Boleh. Terus dia jawab. Setiap Muslim perlu meningkatkan ilmu pengetahuan. Terus kepada isi. Okey, selepas isi, dia ada huraian. Ini panggil huraian. Yang merah-merah ni, ini adalah isi dan ini adalah huraian. Okey, paling cantiknya dia ada 4 ayat. Paling cantik. Nak buat 3 boleh? Boleh. Nak buat 5 boleh? 6 boleh. Tapi paling cantiknya ada 4 ayat. Ayat yang pertama isi, ayat yang kedua huraian,
ayat yang ketiga huraian lengkap, dan ayat yang keempat kesimpulan. Setiap ayat sambung ayat. Nak sambung ayat, kita mulakan dengan penanda wacana ni. Hal ini yang pertama. Isi yang pertama. Ini isi. Hal ini. Yang kedua, kesannya boleh, hal yang demikian boleh, faktor boleh, ciri boleh. Jangan sesekali sambung dengan seterusnya. Jangan sesekali sambung selain itu. Jangan sesekali sambung dengan selanjutnya. Kalau kita sambung dengan penanda wacana tersebut, dia akan jadi isi yang baru. Jadi markah penuh tak dapat lagi lah. Sayanglah. Sayanglah. Jadi, nak ulang lagi sekali, jawapan mesti sambung dengan penanda wacana yang ada ni. Jangan selain itu. Kalau nak di tengah-tengah ayat tak apa, tapi nak sambung ayat tersebut. Ayat yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat. Yang ketiga, kesannya boleh tadi, hal yang demikian boleh, faktor boleh, ciri, nak masuk contoh pun boleh. Contohnya apa? Contohnya apa? Contoh ayat pun boleh, contoh perumpamaan pun boleh, contoh peribahasa pun boleh. Itu contoh untuk huraian lengkap. Dan seterusnya yang terakhir, dia ada kesimpulan. Kesimpulannya, apa lagi selain perkataan kesimpulannya? Kita boleh gunakan oleh itu, boleh? Oleh itu kita hendaklah. Yang ini sebagaimana kita jawab dalam pengajaran ayat dan hadis. Oleh itu, kita hendaklah meningkatkan ilmu akidah agar hidup diberkati oleh Allah. Agar kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Itu terpulang kepada kreativiti masing-masing. Itu antara cara kita nak dapat markah penuh bagi soalan kebat yang dikemukakan sebagaimana yang disebutkan atau dijawab oleh sahabat kita tadi. Soalan yang kedua, kita ambil satu contoh kebat yang kedua. Contoh kebat yang kedua ni, dia ada stimulus yang berkaitan dengan gambar. Tadi fakta, yang ni gambar. Dia bagi satu gambar. Dia jawab, kita jawab. Dia kata, ramalkan kedudukan akidah seseorang dengan mengamalkan amalan seperti gambar di atas. Gambar yang berkaitan dengan tasmi', dengan bacaan Al-Quran. Ada kawan-kawan kita yang nak jawab ke sini? Silakan. Okey, silakan Husna. Hujah saya, setiap Muslim perlu meningkatkan akidah. Ini kerana akidah akan lebih mantap kerana kita mendalami ilmu Al-Quran. Hal ini kerana Al-Quran akan membentuk akhlak dan akidah yang benar. Kesannya, seseorang itu akan lebih mantap imannya dari segi akidah dan juga akhlak. Oleh itu, kita hendaklah mendalami ilmu Al-Quran supaya hidup diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik Husna. Jawapannya sangat-sangat tepat. 4 markah, ada isi, ada huraian lengkap dan ada kesimpulan. Formula tu ingat ingat murid-murid semua, formula untuk menjawab soalan kebat supaya dapat markah penuh. Ingat 4 perkara tu. Ada isi, huraian, ada huraian lengkap dan juga ada kesimpulan. Datanglah soalan macam mana pun. Gambar, stimulus ni ada gambar, stimulus ni ada data yang berkaitan dengan sesuatu topik tu, berkaitan dengan fakta semua tu. Datanglah macam mana pun, ingat isi yang ada dalam tu dan jawab sebagaimana yang disebutkan tadi. Ada isi, huraian, ada huraian lengkap dan juga ada kesimpulan. Okey, baik Ustaz. Jadi itu contoh soalan kebat dan kita pun sudah berada di penghujung segmen. Apakah rumusan ringkas Ustaz untuk pembelajaran kita hari ini? Okey, baik. Okey, terima kasih Luqman Hakim, host kita pada pagi ini. Pada hari ini insya-Allah Luqman Hakim insya-Allah pada hari ini kita belajar berkaitan dengan perkara yang membatalkan iman. Setiap yang kita belajar ni, setiap yang kita pelajari ini, kita ambil ibrah ataupun iktibar kita supaya kita menjauhi perbuatan yang boleh membatalkan iman. Yang pertama. Yang kedua, kita nak jawab peperiksaan. Kita nak ilmunya tapi jawab peperiksaan kita nak juga tepat. Betul. Kita lihat kata tugas dia, nyatakan. Kita lihat, jelaskan. Kita lihat, terangkan. Cara kaedahnya telah diterangkan. Okey, yang ketiganya nak menjawab soalan kebat. Lihat ataupun perhatikan pada formula-formula untuk kita dapatkan markah penuh. 4 ayat, sambung ayat dengan penanda wacana yang bersesuaian dan berdasarkan isi, berdasarkan topik, berdasarkan soalan.
insya-Allah kita akan dapat markah penuh insya-Allah. Baik. Didik TV KPM